Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pelajaran kali ini dengan sambungan daripada topik korban dan akikah. Sebelum mula dengan lebih jauh, Ustazah akan ulang semula sedikit sebanyak tentang ibadah korban yang kita dah belajar pada minggu lepas. Korban ialah menyembelih binatang al-an'am, binatang ternakan al-an'am. Okey, contoh binatang al-an'am ialah seperti unta, kambing, kerbau, biri-biri dan juga lembu. Okey, bila nak sembelih, korban ini dilaksanakan pada 10 Zulhijjah. Zulhijjah ialah bulan orang mengerjakan haji. Okey, 10 Zulhijjah sehinggalah hari tasyrik, hari akhir tasyrik. Hari tasyrik ni ada 3 hari, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadinya hari sembelihan boleh dilakukan daripada 10 sehinggalah ke 13 Zulhijjah. Okey, apa tujuan korban? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, hukum ibadah korban ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat-sangat dituntut untuk dilakukan. Dan hukum ini akan bertukar menjadi wajib sekiranya seseorang itu bernazar. Bernazar ni ialah perjanjian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu perjanjian kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni sebagai contohnya, isteri saya selamat melahirkan seorang anak pada tahun ini. Jadi saya berjanji, saya bernazar akan mengorbankan seekor lembu pada hari raya Aidil Adha pada tahun ini. Itu contoh nazar. Bila dia berjanji kepada Allah, dia kena tunaikanlah. Okey? Baiklah. Sambungan sebenarnya pada minggu ini ialah tentang syarat-syarat sah korban, perkara sunat dan bila ataupun tempoh pelaksanaan korban. Syarat-syarat sah korban ada 4. Maknanya sekiranya kita langgar syarat-syarat ini, ibadah korban kita boleh jadi tidak sah. Tetapi yang binatang yang disembelih itu halal dimakan. Cumanya niat ibadah korban itu tidak menjadi. Okay, sekiranya melanggar salah satu daripada 4 syarat sah korban ni. Baiklah. Yang pertama, hendaklah seseorang itu berniat korban. Berniat korban ketika binatang disembelih. Maknanya masa dah pegang dah pisau di tengkuk binatang yang kita nak sembelih tadi tu, hendaklah kita niatkan bahawa binatang yang kita korbankan ini adalah untuk dikorbankan atas nama siapa, dengan niat semata-mata beribadah kepada Allah. Okay, niat tu kena betul. Tak boleh niat nak korban binatang ni sebab nak riak atau nak menunjuk. Tak boleh nak korban binatang ni sebab nak saya saja je. Okay, tak boleh. Mesti kena diniatkan yang disembelih itu ialah untuk tujuan korban dan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tempoh pelaksanaan. Okey, tadi Ustazah dah bagi tahu pelaksanaan ibadah korban boleh bermula start daripada 10 Zulhijjah, iaitu start hari raya pertama, hari raya haji tu, sehinggalah hari raya yang keempat. Okey, iaitu 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Okey, tempoh masanya bila? Okey, ya, kalau 10 Zulhijjah tu selepas solat hari raya Aidil Adha. Okey, pada 10 Zulhijjah sehinggalah terbenam matahari. Terbenam matahari ni iaitu macam waktu asar lah. Waktu asar sampai sebelum masuk waktu maghrib. Pada akhir hari tasyrik, iaitu pada 13 Zulhijjah. Okay, ingat tempoh pelaksanaan ibadah
ini ialah 10 hingga 13 Zulhijjah. Kalau kamu masih ingat Ustazah ada sebut tadi, binatang korban ialah binatang-binatang al-an'am. Binatang-binatang yang nak disembelih ni juga ada syarat-syarat yang ketiga, iaitu cukup umur. Binatang macam mana nak tahu ataupun macam mana nak kira dia dah boleh disembelih ke belum? Unta umurnya mestilah 5 tahun dan ke atas. 5 tahun dan ke atas. Lembu atau kerbau mestilah 2 tahun dan ke atas. Kambing 2 tahun dan ke atas. Biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Jelas Itu kita pastikan macam mana kita nak tahu umur-umur binatang ni. Biasanya masa kita beli binatang ni daripada penternak, mereka akan tahulah bila ataupun berapa umur haiwan ni. Sebab setiap haiwan pun macam kita juga ada sijil kelahiran. Yang seterusnya ialah sifat al-an'am. Apa itu sifat al-an'am? Bebas daripada penyakit dan kecacatan. Maknanya haiwan al-an'am atau binatang-binatang yang kita nak sembelih tadi tu mestilah tak cacat. Apa contoh cacat? Contoh cacat yang teruk ialah dia buta pada mata dia ataupun dia luka pada mata dia yang teruk. So binatang macam tu tak boleh disembelih lah, tak boleh dijadikan binatang korban. Sembelih tu boleh tapi tak boleh dijadikan binatang korban. Berpenyakit yang teruk. Penyakit haiwan ni Ustazah tak pastilah apa dia penyakit-penyakit haiwan Ustazah bukan doktor haiwan. Tapi biasanya haiwan pun mengidap penyakit. So kita tak boleh sebab menganiaya binatang. Dia dah sakit, kita sembelih dia lagi kan. Kesian kat dia. Kemudian tempang. Tempang ni maksudnya kaki dia cedera. Kemudian dia jalan tak elok lah, jalan tak betul. Tu tempang nama dia. So binatang ni tak boleh dibuat binatang korban. Kemudian kurus yang melampau. Penyakit haiwan yang dinamakan anorexia nervosa ni. Dia kurus je. Dia ada tulang je. Sebab apa tak boleh? Sebab daging binatang korban ni kita kena agih-agihkan. Sebab tu kena pilih binatang yang sehat dan gemuk. Itu sunat lah. Setakat itu sahaja untuk minggu ini. Dan Ustazah akan sambung pada minggu hadapan dengan subtajuk tempoh masa pelaksanaan korban, pembahagian daging korban serta hikmah korban. Terima kasih semua yang sudi mendengar dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.